Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar? Cikgu harap kamu masih bersemangat untuk belajar ya. Kembali lagi kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu bersama Cikgu Amalina. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat bercerita menggunakan simpulan bahasa. Jom. Bahasa Melayu tajuk kita ialah simpulan bahasa yang akan kita belajar pada hari ini. Simpulan bahasa maksudnya ialah perkataan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih. Yang kedua, mempunyai maksud yang berbeza daripada makna perkataan yang membentuk perkataan tersebut. Apa maksudnya tu? Okey, cikgu bagi contoh dahulu. Contoh yang pertama, buah tangan. Buah, perkataan pertama. Tangan, perkataan kedua. Dia ada dua perkataan. Mempunyai maksud yang berbeza daripada makna perkataan. Maksud dia, buah ada makna lain, tangan ada makna lain. Buah ni ialah benda yang kita makan, tangan ialah anggota badan. Apabila digabungkan, dia akan jadi buah tangan. Dia akan jadi makna yang lain. Okey, apa maksud buah tangan? Maksudnya ialah hadiah. Selalunya, kita akan bagi buah tangan kepada orang yang kita melawat. Okey. Contoh yang seterusnya, kaki ayam. Kaki ayam, kalau kita lihat, kita fikir ini maksud kaki ayam. Tetapi dalam simpulan bahasa, maksudnya akan jadi lain. Kaki ayam maksud dia orang yang tidak memakai kasut. Contoh, ibu memarahi adik kerana suka berkaki ayam apabila bermain di luar rumah. Ataupun cikgu tukar, ibu memarahi adik kerana suka tidak memakai kasut apabila bermain di luar rumah. Itu maksud kaki ayam. Okey, dia tak ada kena-mengena pun dengan ayam ni. Okey, cuma kita ambil simpulan bahasa sebagai kaki ayam, iaitu tidak memakai kasut. Yang kedua, panjang tangan. Kalau kita lihat gambar, panjang tangan, nampak tangan berbelit-belit panjang, betul? Okey, tapi sebenarnya dalam simpulan bahasa, panjang tangan ni maksudnya ialah orang yang suka mencuri. Jadi, bila kita nampak orang yang suka mencuri, kita boleh panggil dia sebagai panjang tangan. Contoh, Azman tidak disukai oleh kawan-kawannya kerana dia seorang yang panjang tangan. Jadi Azman ni dia suka sangat mencuri, menyebabkan orang lain tak suka nak kawan dengan dia dan orang panggil dia panjang tangan. Okay, bila kamu nampak kawan mencuri, itu maksud dia seorang yang panjang tangan. Kita tengok buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid 1 pada muka surat 5 ya murid-murid. Okey, pada muka surat 5, tajuk dia ialah siapa pantas. Mari kita baca bersama-sama dengan cikgu. Siapa pantas? Okey, maksud dia siapa yang cepat. Okey, baca sama-sama. Nabila dan Nasri sedang beradu kepantasan membina bangunan dengan blok plastik. Mereka dibantu oleh ibu dan ayah. Okey, Nabila dengan Nasri sedang berlumba siapa yang siap dahulu blok plastik. Okey, kita baca dialog. Wah, cepatnya abang. Kalau begitu, kemenangan tentu dalam tangan abang. Okey, apa ibu dia jawab? Ibu dia kata, Nabila, kamu masih ada peluang. Kamu jangan mudah putus asa. Nasri pula jawab, betul Nabila, ada bakat. Bangunan yang kamu bina sungguh menarik.
Ayahnya pula balas, "Ya Nabila, mari kita menyiapkannya bersama-sama." Okey, di sini kamu akan nampak tulisan warna merah. Tulisan warna merah. Kejap lagi cikgu akan bagi tahu dan terangkan apa yang kamu nampak itu. Kita sambung lagi. Ibu, ayah dan Nasri mengambil hati Nabila. Mereka mahu Nabila terus berusaha. Setelah mendengar kata-kata semangat daripada keluarganya, Nabila dengan hati wajar terus menyiapkan binaan bangunannya. Akhirnya, Nabila berjaya menyiapkan bangunannya. Dia berasa besar hati. Air muka Nabila sungguh ceria. Ibu dan ayah mengucapkan tahniah kepada Nasri dan Nabila. Mereka buah hati Encik Abdul Aziz dan Wan Zainab. Okey, di sini kamu akan dapat lihat beberapa perkataan yang berwarna merah. Okey, perkataan pertama, ambil hati. Hati wajah, besar hati, air muka, buah hati. Ini semua kita panggil simpulan bahasa. Okey, simpulan bahasa macam cikgu cakap tadi, dia ada dua perkataan. Okey, perkataan pertama, perkataan yang kedua. Perkataan pertama hati, perkataan kedua wajah. Tetapi kedua-dua ni dia akan bawa maksud yang lain. Okey, kita lihat satu-satu ni dalam pelajaran yang seterusnya. Yang pertama, dalam tangan. Dalam tangan ni maksud dia sudah tentu dapat. Okey, bila dalam tangan maksud dia sudah tentu dapat. Kamu tengok gambar. Okey, gambar seorang murid yang sedang memegang piala. Cikgu buat contoh ayat dia. Aziz sangat yakin gelaran juara pidato sudah dalam tangan kerana dia dapat menyampaikan pidato dengan lancar dan yakin. Maksudnya Aziz ni dia sangat-sangat yakin yang dia akan jadi juara. Maksudnya dia dah yakin gelaran juara dalam tangan dia. Maksudnya dah tentu dia yang akan dapat johan tersebut. Itu maksud dalam tangan. Dia dah yakin dia akan dapat. Yang kedua, ada bakat. Ada bakat ni maksud dia mempunyai kebolehan. Okey, jadi kalau orang yang ada bakat kita boleh panggil mempunyai kebolehan. Semua orang kat dunia ni ada bakat. Ada bakat menyanyi, melukis, bermain piano, macam-macam lagi. Dalam gambar ni, cikgu letak gambar dua orang yang sedang menari. Mereka ada bakat menari. Cikgu buat contoh ayat, Erina dan Amir ada bakat dalam bidang tarian. Erina dan Amir ni ada bakat dalam bidang menari. Yang ketiga, ambil hati. Ambil hati maksudnya menggembirakan orang lain. Di dalam gambar ni kita lihat dua-dua wajah gembira. Cikgu bagi contoh ayat, Kamal pandai ambil hati Aina dengan memberikan hadiah kepadanya. Kamal diambil hati Aina dengan beri hadiah. Diambil hati maksudnya dia nak gembirakan Aina. Kamal pandai menggembirakan Aina. Okey. Yang keempat ialah hati wajah. Hati wajah. Wajah ni maksud dia semangat yang sangat berkobar-kobar. Okey. Hati wajah maksud dia bersemangat. Tengok dalam gambar ni. Seorang murid, muka dia penuh dengan semangat. Cikgu buat contoh ayat. Zuraida berhati wajah untuk menamatkan larian 100 meter itu. Maksudnya Zuraida bersemangat untuk menamatkan larian 100 meter itu. Itu maksud hati wajah. Yang kelima, besar hati.
Besar hati bukan maksudnya hati dia besar, tetapi maksudnya ialah gembira. Jadi bila kamu nampak orang gembira, kamu boleh panggil dia besar hati. Macam budak dalam gambar ni, dia sangat besar hati. Cikgu buat contoh ayat, Aiman besar hati kerana ayahnya berjanji akan membawanya bercuti ke luar negara. Jadi Aiman gembira kerana ayahnya berjanji akan membawanya bercuti ke luar negara. Itu maksud besar hati. Yang keenam, air muka. Air muka ni bukan bermaksud muka orang tu ada air ataupun muka dia berpeluh. Tetapi air muka ni maksud dia riak wajah seseorang. Riak wajah ni maksud dia bagaimana keadaan muka orang tu. Muka dia bila kita nampak sedih, gembira, muram, teruja, kita akan boleh nampak melalui wajah seseorang tu. Dalam gambar ni, kamu lihat seorang murid dia sangat sedih sehingga mengalirkan air mata dia. Cikgu buat contoh ayat, air muka Diana kelihatan muram dan sedih kerana dia telah dimarahi oleh ibunya. Ataupun cikgu buat riak wajah Diana kelihatan muram dan sedih kerana dia telah dimarahi oleh ibunya. Okey, ni adalah air muka. Air muka orang ada muka gembira, ada muka terkejut. Itu air muka. Yang ketujuh, buah hati. Buah hati bukan bermaksud dalam hati kita ada buah ya murid-murid. Buah hati tu maksud dia orang yang disayangi. Jadi bila kamu sayang seseorang tu, kamu boleh panggil dia sebagai buah hati. Contoh kamu sayang ibu kamu, sayang ayah kamu, kamu boleh panggil mereka sebagai buah hati. Dalam gambar ni ada seorang bayi dan seorang ibu. Tengok contoh ayat, Amira merupakan anak tunggal dan dia telah menjadi buah hati ibu bapanya. Okey, Amira ni adalah seorang anak tunggal. Ini adalah ibu dia. Jadi Amira merupakan buah hati ibu dia. Kenapa? Sebab Amira ialah orang yang disayangi oleh ibu dia. Jadi kalau kamu sayang seseorang, kamu boleh panggil dia sebagai buah hati. Okey, seterusnya. Tahniah murid-murid ya kerana dapat mempelajari simpulan bahasa dan akan mencerita tentang menggunakan simpulan bahasa. Okey, jadi latihan pada minggu ini dalam buku BMA Tata Bahasa. Seperti biasa, tulis hari dahulu Isnin, 15 Februari 2021. Okey, tajuk simpulan bahasa. Cikgu nak kamu salin nota simpulan bahasa. Kemudian di muka surat sebelah, tulis isi tempat kosong dengan simpulan bahasa yang betul dan sesuai. Ada 7 simpulan bahasa yang cikgu dah terangkan tadi. Kamu pilih yang mana sesuai dan letak di tempat kosong ini. Kamu tulis dalam buku BMA Tata Bahasa. Dan seterusnya latihan terakhir, cikgu bagi latihan tambahan dalam buku aktiviti jilid 1 halaman yang keempat. Okey, muka surat 4. Buka buku aktiviti jilid 1 ni pada muka surat 4. Kamu perlu jawab soalan simpulan bahasa isi tempat kosong. Okey murid-murid, jadi itu sahaja pada minggu ini. Jumpa lagi pada minggu depan insya-Allah. Okey, selamat belajar, jaga kesihatan. Jangan lupa buat tugasan yang cikgu bagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.